Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amirul Nov. Nama aku Amirul. Hari ni aku nak bercerita kisah seram yang dikongsikan oleh kawan aku. Nama dia Yazid. Sebelum aku nak memulakan cerita ni, pada yang baru singgah ataupun sudah lama singgah ke channel ni, dan jangan lupa tekan subscribe dan tekan juga bell notification supaya hampa tak ketinggalan di video-video terbaru yang akan datang. Cerita ni berlaku pada tahun 1960-an. Masa tu berlakunya di Melaka. Melaka tang mana tu wallahu alam, sebab Yazid sendiri pun dia tak ingat apa berlaku tu kat mana. Cerita ni berkenaan dengan moyang Yazid ni punya saudara. Tapi sebelum tu aku nak minta maaf banyak-banyak sangat sebab cerita ni berkenaan yang orang dah tak ada. Jadi nama yang Yazid cerita pada aku ni aku tukarlah kepada Saadiah. Cerita ni bermula sepasang suami isteri ni baru lepas kahwin. Jadi mereka pindahlah ke rumah pusaka orang tua kepada Saadiah ni. Jadi mereka pun tinggallah di situ. Sebenarnya laki dia pun dah ajak dah kita tinggal di tempat lain, tapi disebabkan banyak kenangan pahit dan manis Saadiah ni, jadi Saadiah ni menetaplah di rumah pusakanya. Hari makin hari mereka ni makin bahagialah, dan nak dijadikan cerita, Saadiah ni dia mengandung. Bila tiba hari nak lahirkan tu, tiba-tiba jadi satu perkara yang sangat pelik. Hampa cuba bayangkan, masa nak Saadiah ni nak melahirkan tu, bayi dalam kandungan Saadiah tak dapat nak dilahirkan. Jadi dah macam-macam bidan dah datang. Mula-mula daripada bidan kampung depa ni, mai tak lepas. Mai lah bidan daripada kampung seberang ke seberang, mai lagi tak lepas. Akhirnya nak dijadikan cerita, Saadiah ni meninggal. Dan bayi dalam kandungan dia pun meninggal sekali. Selepas Saadiah ni dikebumikan, and then dalam masa beberapa minggu kemudian, mereka ni satu kampung ni kena ganggu tau. Kalau contohlah dalam dalam kampung tersebut tu, makhluk tu mengganggu bukan saja ni, kadang-kadang macam orang baru balik daripada surau pun kena ganggu. Bila nak balik ke rumah tu, tiba-tiba benda tu duk melintas. Lepas tu nak dijadikan cerita, benda ni tersebar jadi kecoh satu kampung. Menurut cerita, mereka duk kata makhluk tersebut tu adalah itu roh Saadiah. Bila benda tu tersebar, and then kampung pun jadi huru-hara. Lepas tu mereka duk tuduh lah si suami kepada Saadiah ni. Si suami Saadiah ni dikenali sebagai Mael. Jadi mereka duk tuduh lah kan, Mael ni aku rasa duk bela sekian-sekian ni, ada ni dia buat benda-benda tak elok apa semua ni. Jadi dekat situ pun orang kampung dah pandang serong dah terhadap dia. Lepas tu Mael ni pergi mana-mana je. Orang bila katalah Mael tu macam dia tegur ke orang keliling tu kan, macam bila nak jalan ke apa benda kan, Assalamualaikum, orang bila tengok muka dia terus lari. Jadi huru-hara lah kan. Bila setiap kali ada yang melahirkan anak, benda tu dia selalu duk kacau rumah keliling, rumah orang bersalin tu kan. Dia tak ada lah pergi sergah, pergi serang ke apa, tak ada. Dia cuma cakap anak aku. Makhluk tu dia akan cakap anak aku. Jadi kecoh lah. Benda ni dah huru-hara lah keliling kampung apa semua. Jadi orang kampung minta lah pertolongan dengan ketua kampung kan, supaya tanganilah masalah ni. Jadi satu hari tu ketua kampung adakan mesyuarat tergempak lah. Jadi seluruh kampung, semua satu kampung tu turun pergi ke rumah ketua kampung tu. And then bila Mael ni datang, orang pandang dia ni macam benci lah. Orang pandang dia benci apa semua ni. And then ketika
Mael ni nak salam orang tak mau sambut dia punya salam. Then bila Mael ni pergi jumpa dengan ketua kampung tu sambut dia dengan elok lah. Bila Mael ni nak keluar kan, lepas tu ketua kampung tu cakap lah dekat Mael ni, Mael, nak pergi mana Mael? Tak apalah tu, mungkin kehadiran saya ni tak disenangi oleh orang lain kot tu. Tunggu jap Mael, tunggu jap. Aku akan betulkan balik keadaan semua ni. Jadi bila ketua kampung tu laungkan dengan secara marah lah, orang kata, dengar sini orang kampung, ini yang terjadi, apa yang terjadi dalam kampung kita ni bukan salah Mael. Kalau betul lah Mael ni ada buat kesilapan, kita ni tak boleh tuduh orang sesuka hati. Kita ni kena dapatkan bukti yang kukuh dulu, baru kita boleh bercakap. Kalau tak, orang duk ingat kita ni kepala tau. Mana mata hati hampa semua ni. Hampa duk tuduh orang baru yang lepas kehilangan isteri. Hampa tak kesian ke dekat Mael ni? Hampa cuba fikir secara logik, akal sikit. Kalau betul dia buat semua ni, dia pun tak ada lah nak sedih-sedih macam ni apa semua. Yalah, kahwin tak sampai setahun, bini meninggal. Cuba benda ni berlaku kat hampa, apa hampa rasa? Yang hampa duk nampak tu, yang hampa kata roh Saadiah duk keliaran keliling kampung, duk kacau orang kampung tu, itu kan roh dia. Itu mungkin jin, iblis atau setan yang menyamak dan menyerupai wajah Saadiah. Kita ni sebagai satu kampung bagi semangat pada Mael ni. Hampa tak kesian ke kat Mael ni? Jadi bila orang kampung tu terdengar apa diucapkan oleh ketua kampung tu, semua terdiam tenganga, tak boleh nak kata apa dah. Dan daripada situ orang kampung ni pun dah jadi serba salah lah dengan Mael. Lepas tu salah seorang daripada orang kampung tu mai lah tanya dekat Mael, betul ke hang jawab dengan aku jujur, ada tak mengamal ilmu hitam ke, ilmu apa ke? Lepas tu kata Mael, sumpah aku tak buat langsung. Aku tak kena mengena dengan benda-benda syirik ni. Untuk apa aku ambil semua ni? Apa, cuba faham perasaan aku sikit. Aku kehilangan isteri, lepas tu aku kehilangan anak sekali. Dan selepas apa yang Mael ucap tu, kira orang kampung ni pun minta maaf dengan dia lah. And then tak panjang-panjangkan cerita, lepas tu ketua kampung ni bagi cadangan macam ni lah. Kita ni, ini secara jalan pintas aku lah. Kita minta lah pertolongan daripada orang-orang pandai lah kan. Kita minta tolong dengan ustaz-ustaz keliling kampung kita ke, pawang mana-mana ke, supaya halau lah makhluk-makhluk ni tak ganggu lagi. Okey, jadi nak jadikan cerita, satu hari tu depa bersedia lah, depa minta tolong dengan tukar-tukar ubat kampung apa semua ni. Hampa cuba bayangkan, bila orang berubat kampung tu pun tak boleh nak halau, dah macam-macam cara dah. Ruqyah, ayat-ayat suci Al-Quran apa semua ni tak menjadi. Lepas tu depa panggil lah daripada pawang daripada kampung ni, lepas tu pawang daripada kampung seberang, lepas tu mai panggil ustaz ni, semua tak berjalan. Lala sekali datang satu orang ni je. Orang ni dia tanya dekat Mael ni lah, Mael, aku jujur dengan aku kan, masa isteri hang mati ni, dia mati ni macam mana? Okey, jadi Mael ni ceritalah masa dia mati tu, dia ceritalah macam ni. Okey, lepas tu isteri dia ni mati dan tengah mengandungkan anak yang pertama. Yang tanya Mael ni, dia ni orang tua lah, kira berumur dia ketika waktu tu nampak lebih kurang dah macam 70-an. Sorry, bukan 60-an, 70-an. Jadi dia suruh Mael ni tanya, hang cuba tanya saudara belah isteri hang ni. Saudara-saudara ni maksud aku ni, kira hang pergilah tanya dekat abang dia ke, dia ada tak adik-beradik lain? Lepas tu jawab Mael, ada.
tak apa, hang pergi tanya. Dalam beberapa hari kemudian, kira Mael ni dia pergi rumah kakak kepada Saadiah ni lah. Jadi dia pergi tanya, kak, masa Saadiah ni meninggal ni ada tak apa-apa lah kan, apa-apa tentang salah silah daripada keluarga kakak. Saya minta maaf kakak, saya bukan nak campur hal benda-benda macam ni kan, tapi saya ni dah jadi sebahagian daripada keluarga kakak. Saya nak kena tahu kak, sebab roh yang mereka duk kata rupa macam Saadiah ni duk muncul kampung. Mereka cerita balik lah, apa Mael ni dia cerita balik daripada A sampai Z apa semua ni. Lepas tu akhirnya baru kisah sebenar terungkap. Sebenarnya tanah yang mereka duduk tu, antara Mael dan juga si Saadiah ni, tanah tu telah disumpah. Sumpahan dia macam mana? Sesiapa yang beranak di tanah tersebut tu, anak yang dalam kandungan tu tak dapat dilahirkan. Moyang kepada Saadiah ni ada buat perjanjian macam ni. Apa benda pun tak tahulah. Lepas tu tanah tu telah disumpah. Bila disumpah, tak boleh dilahirkan lah. Itu yang berlaku kepada Saadiah. Jadi bila Mael dah dapat tahu, and then Mael jumpa balik orang tua tersebut yang tanya kat Mael tu, and then Mael pun dia cerita balik. Dia cerita macam ni. Aku rasa insya-Allah aku usahakan, insya-Allah. Tak apa, malam ni tepat pada pukul 12 malam. Bila tiba di malam hari tu, mereka pun antara Mael and then ketua kampung dan juga orang tua ni, orang tua yang nak tolong si Mael ni lah. Jadi mereka pun bila tiba tu, muncul satu makhluk betul-betul berdiri depan Mael 3 orang ni lah. And then kata orang tua tu pada makhluk tu, Saadiah, janganlah ganggu orang kampung ni lagi. Hang kena terima hakikat hang, yang hang ni tak dapat melahirkan anak sulung hang. Aku tahu hang kecewa, hang sedih hati, hang tak boleh bersama dengan suami hang. Tapi hang kena belajar terima hakikat hang. Hang tak boleh ganggu lagi orang dalam dunia ni. Ni bukan tempat hang lagi. Tempat hang di sebelah alam sana tu. Hang sepatutnya bukan berada di sini lagi, Saadiah. Hang kena terima hakikat. Lepas tu makhluk tu dia macam nangis lah. And then makhluk tu terus lesak. Lepas tu kata orang tua tu kepada ketua kampung dan juga Mael ni, benda tu dah tak muncul lagi dah. Sebab yalah, kita dah pujuk dia macam ni. Moga-moga mudah-mudahan tak ada lagi lah yang kena ganggu lagi lah, InsyaAllah. Jadi cerita ni, bila katalah orang duk sebut nama dia kan, orang duk kata, orang nak buat mengata apa benda, contohlah orang kata apa, nak kena kacau dengan roh Saadiah tu. Tak lagi betul malam, kadang-kadang rumah papan ni yang bahagian-bahagian tangga tu, malam akan dengar lah bunyi cakap. Tapi keesokan pagi, kalau orang tu pergi tengok yang dekat tempat semalam yang bunyi cakap tu, memang ada kesan betul-betul cakap tu. Nak dijadikan cerita, orang pun takut nak sebut nama yang Saadiah tersebut tu. Okey, sampai di sini saja perkongsian untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video ni. Sekiranya kalau hampa ada perkongsian cerita yang menarik ataupun yang seram yang hampa pernah lalui ataupun orang lain pernah lalui, hampa kalau nak ingin aku sharekan untuk aku bercerita, hampa boleh DM aku di Instagram ataupun direct send Gmail di Gmail aku. Sekiranya kalau video ni best, hampa jangan lupa tekan like, komen and share pada kawan-kawan, dan jangan lupa tekan subscribe dan tekan juga bell notification supaya hampa tak ketinggalan di video-video terbaru yang akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.